Sektor pelancongan merupakan penjana pendapatan kepada sesebuah negara. Ia memberi pulangan yang lumayan untuk sesebuah negara tersebut. Keunikan sebuah negara mampu menarik minat pelancong untuk melawat ke kawasan-kawasan yang terbaik. Agensi pelancongan juga harus memainkan peranan yang penting untuk mempromosikan kawasan pelancongan di serata dunia. Saya bercadang untuk membina sebuah hotel di pesisiran pantai di daerah Mersing, Johor. Tapak cadangan tersebut adalah di pantai Air Papan, kampung Air Papan, Mersing. Nama hotel yang dicadangkan adalah Hotel Listing Point. Ia bermaksud titik timur. Ini melambangkan keunikan dan kemakmuran yang ada di kawasan sekitar. Okey, di sini adalah terletaknya kampung Air Papan, berhampiran kawasan pesisiran pantai menghadap ke Laut Cina Selatan. Kawasan sini juga terdapat beberapa buah pulau yang begitu terkenal. Di antaranya adalah Pulau Tioman, Pulau Aur, Pulau Besar dan Pulau Sibu Kuku. Pulau-pulau ini banyak memberikan pulangan kepada penduduk setempat yang menjalankan aktiviti pelancongan dan perniagaan. Di sini adalah pemandangan daripada udara yang menunjukkan kawasan tapak untuk pembinaan hotel tersebut. Kawasan sini juga, kawasan berhampiran juga ada menempatkan petak sawah padi yang begitu luas dan menghampiri kawasan-kawasan pantai. Ini pula adalah pemandangan daripada laut kawasan tapak hotel tersebut, membelakangkan pandangan sebuah bukit bukau dan kawasannya sungguh indah dan menarik. Di sinilah tempat pengunjung yang begitu terkenal di kawasan pesisiran pantai ini. Pengunjung akan datang ke sini setiap hujung minggu ataupun cuti kelepasan am. Di sini terdapat medan ikan bakar seafood endau yang mana pelbagai makanan disediakan di sini. Tetamu harus mencuba dan menikmati juadah makanan yang disediakan. Adalah menjadi satu kerugian jika tidak singgah di kawasan ini. Satu lagi kedai yang begitu istimewa, kedai Mi Bandung yang kawasannya terletak di kedai hentian makan, hentian bendang. Jadi kedai ini adalah salah satu kedai yang begitu popular di kawasan pantai Air Papan. Jadi pelancong dan tetamu harus mencuba masakan yang ada di kedai tersebut. Bagi yang ingin pergi ke pasar segar, terdapat di kawasan Bandar Mersing. Pasar ini juga mengumpulkan pelbagai jenis ikan dan tangkapan daripada laut yang masih segar dan sesuai untuk dibawa pulang selepas menginap di kawasan hotel berdekatan. Di sini juga terdapat sebuah masjid jami di daerah Mersing. Masjid ini mempunyai keluasan yang cukup luas dan gambaran ia juga mengagumkan dari segi warna dia, kebiru-biruan, dan yang pentingnya kawasan ini, masjid ini terletak di atas sebuah bukit. Ia mempunyai pandangan yang indah bila kita melihat ke kawasan bawah. Pejabat kerajaan juga terdapat di sini
dan merangkumi dengan sebuah muzium, pelbagai artifak yang ada di dalam muzium ini yang boleh dilawati oleh setiap pengunjung. Panduan untuk ke pantai ini juga telah disiapkan dengan papan tanda. Ia bagi memudahkan pelancong dan tetamu untuk meneruskan destinasi ke kawasan pantai tersebut. Kawasan ini juga mempunyai permainan ekstrim seperti ATV yang berada di kawasan pantai. Perkhidmatan ini boleh disewa dan dinikmati bersama sekeluarga. Bagi yang berminat untuk berkayak, boleh mencuba, tetapi perlu diingatkan jika laut bergelora, penggunaan kayak ini tidak dibenarkan sama sekali. Ini adalah salah satu lagi tarikan pelancong yang utama di kawasan tersebut. Pengunjung boleh mencuba dan menilai sendiri bagaimana perasaan bila berada di pantai tersebut. Ini adalah acara yang paling dinanti-nanti, iaitu acara tarik tali di antara pengunjung-pengunjung yang berada di kawasan tersebut. Jadi ini lebih memeriahkan lagi suasana cuti anda apabila anda berkunjung ke sana. Ini adalah simbolik kepada kawasan ini, iaitu dataran air papan. Tempat ini adalah tempat berkumpul, iaitu tempat perjumpaan di antara pengunjung-pengunjung. Ia adalah satu papan tanda yang mengatakan kita sudah berada di kawasan pesisiran pantai. Salah satu lagi kawasan yang perlu dilawati adalah kawasan Bendang, kawasan sawah padi. Ia berada hanya sekitar beberapa kilometer saja daripada pantai. Ia merupakan kawasan yang perlu dilawati sebab kita boleh merasa keadaan suasana berada di kampung dan boleh melihat pemandangan yang begitu indah. Sementara melihat padi menguning, kita juga boleh melihat keadaan pemandangan di langit biru, dan ia merupakan satu pengalaman yang sungguh indah. Kajian menerusi jurnal dan majalah yang diperolehi adalah seperti berikut. Sebelum membina sebuah bangunan, kita harus membuat kajian dan perancangan yang tertentu untuk memudahkan pembinaan sesebuah hotel tersebut. Lobi merupakan jantung kepada sesebuah hotel. Jadi bentuknya mestilah menarik dan ia adalah pandangan pertama daripada tetamu dan pengunjung yang datang ke kawasan hotel tersebut. Suasana kawasan lobi juga adalah menjadi daya tarikan kepada setiap pelancong, yang mana susunan perabot dan perkhidmatan yang diberikan mestilah memuaskan dan menepati cita rasa para pengunjung. Dinding kaca daripada permukaan lobi juga memainkan peranan yang penting. Ini adalah untuk menampakkan kawasan pemandangan di luar lobi hotel. Ia menjadi satu pandangan yang begitu menarik, tenang dan selesa. Lobi juga lazimnya adalah kawasan pertemuan dan kawasan temu janji di antara perseorangan ataupun kumpulan-kumpulan yang datang untuk menginap di sini. Lobi juga adalah kawasan untuk pengunjung menghabiskan masa beristirahat dan menikmati kawasan yang sungguh indah dan mendapat ketenangan. Di sini juga terdapat ruangan khas untuk kanak-kanak bermain. Kawasan ini harus disediakan di setiap lobi hotel. Ia memudahkan kepada pengunjung-pengunjung untuk meletakkan anak-anak mereka bersantai di kawasan ini. Kedai sebernikah juga harus disediakan bagi memudahkan
tetamu untuk membeli bekalan makanan ringan semasa mereka menginap di hotel tersebut. Saya telah membuat analisis terhadap 5 buah hotel yang terdapat di Bandaraya Kuala Lumpur. Setiap hotel memasang tanda nama yang cukup jelas di kawasan luar hotel tersebut. Ini boleh dilihat di kawasan hotel Sunny Hotel yang berada di kawasan Kuala Lumpur. Tanda nama yang begitu jelas kelihatan di depan hotel tersebut. Ini adalah pintu masuk di Hotel Sunny juga. Dia mempunyai keluasan yang cukup luas untuk tetamu yang datang secara berkumpulan. Sini pula adalah Hotel Tune. Ia menggambarkan suasana yang begitu tenang. Corak warna juga memainkan peranan yang penting di kawasan ini. Tanda nama juga begitu jelas terdapat di sini, dan ia memenuhi cita rasa untuk pelanggan datang menginap di sini. Ini adalah pintu masuk di hotel tersebut. Ia juga mempunyai keluasan yang luas dan selesa. Ini adalah sebuah lagi hotel yang menunjukkan pintu masuk yang begitu luas menggunakan pintu kaca. Jadi kawasannya begitu selesa untuk para pengunjung. Ini juga adalah tanda nama sebuah hotel yang berada di kawasan Kuala Lumpur. Warna yang digunakan kehijau-hijauan. Ia melambangkan sesuatu kedamaian yang berada di hotel tersebut. Ini juga adalah pintu masuk di hotel tersebut, juga menggunakan pintu kaca yang dapat memberi gambaran suasana di dalam dan di luar hotel. Hotel ini juga menunjukkan tanda nama yang begitu jelas yang menggunakan dua jenis warna, iaitu warna biru dan warna putih. Ia cukup memberi pengunjung-pengunjung dapat melihat tanda nama hotel dengan jelas. Ia juga menggunakan pintu kaca yang jelas dapat melihat kawasan luar dan kawasan dalam. Kaunter pendaftaran juga terdapat berbagai bentuk rekaan. Ia mempunyai corak-corak warna yang pelbagai. Ia juga mungkin dibuat menggunakan tema sesebuah hotel tersebut. Tanda hotel juga terdapat di kawasan dinding di belakang kaunter pendaftaran. Ini juga ada salah sebuah kaunter pendaftaran yang mana ia begitu ringkas tetapi mampu memberi daya tarikan yang baik kepada para pengunjung. Ini adalah meja untuk sebarang pertanyaan. Meja ini begitu ringkas tapi cukup untuk memberikan informasi terhadap sesebuah hotel tersebut. Kaunter ini juga mempunyai hiasan daripada batu mama. Ia sungguh menunjukkan kecantikan dan kekemasan yang ada di sebuah hotel tersebut. Ini juga adalah meja untuk sebarang pertanyaan yang begitu cantik, serta warna yang digunakan adalah warna yang begitu natural.
Ini juga adalah salah satu daripada meja pertanyaan dan juga meja concierge yang berada di salah sebuah hotel tersebut. Ini juga adalah salah satu kaunter pertanyaan dan kaunter pendaftaran yang berada bersebelahan di antara meja tersebut. Di sini juga ada menunjukkan perhiasan di belakang hotel tersebut, menunjukkan waktu di setiap sebuah negara yang berada di sana. Ia menggunakan color yang berwarna biru yang boleh menampakkan sesuatu kelainan daripada hotel yang lain. Di sini terdapat ruangan-ruangan menunggu di salah sebuah hotel tersebut. Ia mempunyai ruangan yang cukup selesa, menggunakan perabot-perabot yang berkualiti yang mampu memikat para pengunjung. Di sini adalah ruangan menunggu untuk hotel June. Ia menggunakan kursi yang berbentuk bulat dan menggunakan warna-warna kemerah-merahan untuk melambangkan imej hotel tersebut. Ini adalah kursi yang begitu ringkas di salah sebuah hotel tersebut. Ini digunakan untuk menggunakan internet, melayari internet di kawasan meja tersebut. Kawasan menunggu di sebuah hotel ini juga mempunyai keluasan yang luas dan mempunyai pemandangan yang cantik daripada dalam dan daripada luar. Ia mencerminkan kesinambungan sesebuah hotel tersebut. Ini juga ada salah satu daripada ruangan menunggu yang terdapat di hotel ini. Dia menggunakan warna kebiru-biruan. Dia sungguh melambangkan kekesanan dan kesinambungan kawasan hotel. Lain-lain kemudahan yang terdapat di sini adalah kawasan melayari internet. Meja khas disediakan untuk para pengunjung menggunakan khidmatan yang ada. Ini adalah satu contoh yang terbaik yang harus disediakan di setiap hotel yang untuk mempromosikan hotel tersebut. Terdapat juga sudut-sudut lounge yang berada di berhampiran lobi hotel tersebut. Ia mampu memberikan pengunjung untuk beristirahat dan menikmati makanan ringan sambil berbual-bual bersama kenalan dan juga bersama keluarga. Ini juga adalah salah satu kawasan lounge yang berada di hotel tersebut. Ia di kawasan belakang dia menunjukkan corak-corak yang pelbagai warna. Jadi ia menampakkan sesuatu yang kelainan di kawasan lounge tersebut. Tandas juga adalah salah satu tempat yang harus dititik beratkan. Kebersihan dan keselesaan yang ada harus ditunjukkan di dalam sesebuah hotel. Ini bagi menarik tetamu merasa selesa apabila berada di kawasan tandas. Tanda nama bilik juga terdapat di sini. Ia memudahkan pengunjung untuk pergi ke tingkat yang disediakan. Dua unit lift juga disediakan di kawasan ini, memudahkan pengunjung untuk menggunakannya atau untuk membawa bagasi yang banyak. Ini adalah tangga kecemasan yang mana digunakan semasa berlaku kebakaran.
hotel. Ini juga adalah tangga kecemasan yang berada di dalam hotel. Ia juga harus digunakan apabila berlaku kebakaran. Di sini adalah pelan asas sebuah lobi tersebut. Keluasan keseluruhannya adalah 1,200 kaki persegi. Lift mempunyai keluasan 30 kaki persegi. Tandas punya 3 unit, tandas lelaki, tandas OQ dan tandas perempuan. Keluasan dia lebih kurang 110 kaki persegi. Okay, di sini adalah kawasan tangga untuk turun naik. Keluasan yang digunakan adalah 24 kaki persegi. Okay, jumlah keseluruhan yang digunakan adalah lebih kurang 472 kaki persegi. Okay, sini kita tengok pula kepada plan lobi hotel yang kita mulakan dengan pintu utama. Pintu utama sini menggunakan pintu kaca, dan di sebelah kirinya adalah meja pertanyaan dan ruangan menunggu. Sebelahnya juga terdapat reception counter. Di sebelah reception counternya terdapat tandas, yang mana 3 unit tandas untuk pergunaan pengunjung. Ruangan kanak-kanak juga disediakan di kawasan ini untuk memudahkan kanak-kanak bermain. Lounge terbuka juga disediakan di kawasan berhampiran dengan kedai sebenika. Lift 1 dan lift 2 juga disediakan berhampiran dengan tangga keselamatan. Ini adalah satu meja untuk kaunter concierge. Di sini sebarang pertanyaan boleh dilakukan di sini. Kawasan tengah ini adalah kawasan ruang lega di hotel tersebut. Ini adalah plan reka bentuk hotel tersebut yang menunjukkan keluasan hotel tersebut. Tandas lebih kurang keluasan yang diberikan, ruang kanak-kanak, lounge terbuka, lot-lot kedai, lift dengan kawasan tangga, juga kawasan yang masih berbaki di kawasan lobi. Ini adalah gambaran 3D kawasan dalam lobi tersebut. Ini adalah pintu masuk dia, menggunakan cermin. Pemandangan boleh nampak daripada luar dan daripada sebelah dalam. Dan di kirinya adalah tempat menunggu, kawasan meja tempat menunggu, dan kawasan meja pertanyaan juga terdapat di kawasan sini. Meja pendaftaran untuk mendaftar masuk ke dalam hotel, dan di sini adalah tandas yang disediakan. Okay, terdapat 3 unit tandas di sini. Ini adalah kawasan lounge dengan kanak-kanak, boleh kawasan kanak-kanak untuk bermain di sini. Dan ini adalah bentuk kedai sebeneka yang berada di kawasan lobi. 2 unit lift juga berada di sini berhampiran dengan tangga keselamatan. Meja concierge juga terdapat di sini. Di luar ini adalah pintu kaca yang mempunyai keluasan yang luas untuk melihat pemandangan dari luar dan pemandangan daripada dalam hotel tersebut. Ini juga pemandangan daripada salah satu sudut yang menunjukkan kawasan menunggu, kaunter pendaftaran, tandas dan juga kedai sebeneka. Okay. Ini pula gambaran yang ditunjukkan daripada kawasan atas. Ini kawasan yang kawasan menunggu, kaunter pendaftaran, tandas, kawasan lounge, kedai sebeneka, lift dan juga tangga keselamatan yang berada di kawasan lobi. Ini adalah gambar daripada sudut pintu hadapan yang menunjukkan keluasan
pintu untuk tetamu masuk ke dalam lobi tersebut. Warna-warna yang digunakan juga adalah mempunyai berbilangan warna, jadi ia perlulah sesuai dengan tema pada hotel tersebut. Okay, di sini saya ingin menerangkan kesimpulan tentang tajuk di atas. Mengurus hotel adalah sesuatu yang mencabar dan harus punya minat yang mendalam untuk mengendalikannya. Jadi bentuk lobi haruslah menarik dan mampu memikat para pengunjung. Keunikan di kawasan lobi dan sekitar adalah penting di mata pengunjung. Kepuasan yang dinikmati pengunjung adalah satu bonus kepada pihak hotel. Imej pekerja adalah melambangkan keadaan hotel tersebut yang menjamin pengunjung untuk kembali menginap di situ. Okay. Ini adalah di antara kesimpulan yang saya telah membuat kajian. Jadi dengan ini saya mengucapkan terima kasih